telah pun cabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Lama saya tidak ke udara, ya, cuti sekolah katakan. Bila cuti sekolah ni kita sibuk sikit melayani anak-anak kita. Okey sahabat-sahabat, hari ini kita santai-santai sembang-sembang. Sudah tentunya channel saya ni daripada channel angkatan Berbai'ah 30 kepada channel menentang Wahabi. Ya, saya bersama-sama dengan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Setiap masa dan setiap ketika kita membantah channel-channel yang membuat provokasi ke atas Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya saya ialah ustaz-ustaz, asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah yang memberi ceramah-ceramah sama ada di dalam media sosial ataupun secara terus. Mereka-mereka ini tidak senang. Mereka cari saja kesilapan-kesilapan ustaz-ustaz tersebut dan mereka react di dalam media sosial, terutama sekali dalam YouTube channel, ya. Jadi terpanggillah kami semua ni untuk membantah apa-apa yang mereka hujahkan yang bertentangan dengan apa yang disyarahkan oleh ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi bahaya juga kadang-kadang kita merasakan bahawa apa gunanya mereka ni setiap hari membuat video-video menentang ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang mereka ini menggelarkan ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah itu Asam Jawa, ustaz Asam Jawa. Jadi eloklah kalau dia boleh gelarkan ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah itu ustaz Asam Jawa, kita juga boleh gelarkan ustaz-ustaz mereka ialah ustaz Wahabiyul. Boleh gitu sahabat. Jadi tak salah kan kalau kita gelarkan begitu. Tapi persoalannya, kita di tanah Melayu ataupun di Nusantara ini sebenarnya sebelum kedatangan mereka-mereka ini, fahaman ini, kita hidup dengan aman damai, di mana amalan-amalan seluruh umat Islam di Nusantara ini bermazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, dan berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, gitu. Tapi apabila mereka ini lebih kurang 20 tahun dah sebenarnya mereka ini datang ke Nusantara ini dengan membawa satu katanya pembaharuan untuk mencegah daripada umat Islam ini kufur, yakni mengerjakan amalan-amalan kurafat yang rata-rata kata mereka ialah mengamalkan penyembahan kubur ataupun kuburion. Itu sebenarnya tidak benar sama sekali. Dan kita sebenarnya membuat lawatan kubur ataupun menziarah kuburan, bukan kita menyembah kubur. Memanglah kalau pergi di sana di makam itu kita nampak macam kita mengelilingi makam dan membaca doa-doa dan kepada mudah-mudahan ia sampai kepada si mati, ya, dan membuang segala rumput-rumput yang dia dan membersihkan kubur biasanya pada musim-musim perayaan lah kebiasaannya. Dan mereka-mereka ini terus menghukum, menyatakan orang-orang di Nusantara ini melakukan penyembahan kubur ataupun meminta sesuatu daripada ahli kubur. Itu salah kan? Memang salah. Salah sama sekali. Tidak tepat. Ya, memang satu gerakan ini memang dikatakan agak besar jugalah. Ia terdiri daripada ilmuwan-ilmuwan agama Islam, ilmuwan-ilmuwan hadis, ya, yang
ya sudah tentu bijaksana juga. Namun demikian cara dan pembawaan mereka ini, mereka katakan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang pure. Jadi telah menuduh bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah rata-rata kita ni tidak mengikut, orang kata, Al-Quran dan As-Sunnah secara yang betul. Contohnya ramai di kalangan kita katanya mengerjakan ataupun mengamalkan bid'ah-bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak tepat sama sekali. Ya. Senarai yang saya baca kemarin ada lebih kurang 99 bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan lebih kurang macam inilah, pembaru sesuatu amalan atau perbuatan yang baru, maksudnya yang tidak dibuat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ataupun menambah-nambah dalam beragama itu, dalam amalan agama itu adalah bid'ah yang dolalah ataupun sayyi'ah, bid'ah yang dilarang, dan itu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi inilah yang mereka pegang. Namun demikian banyak kesilapan tu. Pada pendapat saya juga banyak kesilapan itu yang sehinggakan sesuatu perkara dalam ibadah itu menjadi satu pertikaian di antara mereka dan juga ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya amalan membaca Al-Fatihah selepas solat, dan mereka melarang membaca Al-Fatihah selepas solat ini kerana Rasulullah tak buat di zamannya. Maknanya kita saja menambah-nambah dalam ibadah yang sebenarnya para ulama di zaman salaf dulu dah memang bijaksana dan meletakkan amalan-amalan itu di luar daripada solat. Apa salahnya kita membaca ayat Al-Quran itu, kita mendapat pahala. Apa-apa ayat Al-Quran sajalah, tak kira lah, bukan saja terhad kepada surah Al-Fatihah. Namun demikian, sebahagian besar umat Islam di Nusantara ini membaca Al-Fatihah selepas solat kerana Al-Fatihah itu adalah umul Quran, ya, umul Quran, dan banyak manfaat-manfaatnya, dan biasanya kita sedekahkan kepada sesiapa saja, kepada diri kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya sampai, pahalanya sampai kepada mereka. Ya, inilah yang kita buat. Tapi datang puak-puak ni menyatakan itu tak boleh, bid'ah, dan dilarang dalam Islam. Allahu Akbar. Jadi inilah yang selalu menjadi satu pertelingkahan antara dua manhaj, kita katakan, ya, dua aliran lah, yakni Ahli Sunnah wal Jamaah 4 mazhab, dan juga aliran baru, aliran setahun jagung ni, yang dikatakan mereka ini membawa ajaran salaf yang sebenar, yakni ajaran yang pada zaman 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, di mana zaman itu dipanggil zaman tabi'i, zaman khalifah, zaman tabi'i dan tabi'in tabi'i, 300 tahun itu. Dan kalau kita lihat, ya, sahabat-sahabat, semua imam mazhab 4 ini lahirnya di zaman salaf. Apakah mereka ini tak benar, tak mengikut Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikut para sahabat, tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah benar? Sedangkan gerakan ini bermula daripada kurun ke-12,
ya, kurung ke-12, di mana gerakan ini dibawa oleh seorang tokoh ilmuwan, Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, yang membawa gerakan ini bermula di Najah, ya. Dan ini satu pembaharuan dalam beragama, bukanlah kata pembaharuan bagaimana, namun demikian dengan datangnya gerakan ini banyak berlakunya perpecahan-perpecahan dalam amalan-amalan seperti di masjid-masjid, di surau-surau, yang mana ada segelintir mereka ini tidak sepenuhnya mengikut apa yang diamalkan oleh imam-imam di masjid tersebut. Contohnya, kita biasanya selepas solat fardu, biasanya kita berzikir dan membaca Al-Fatihah, dan selepas itu berdoa, ramai-ramai berdoa secara jahar lah, yang dibacakan oleh imam atau sesiapa yang diwakilkan, dan kita makmum mengaminkan. Namun demikian, mereka ini kata tak boleh. Itu semua bid'ah. Ini yang berat ni, sahabat-sahabat, ya. Jadi kita dalam hal ini, kita walau bagaimanapun kita akan menentanglah dakwah-dakwah yang dibawa oleh mereka ini, kerana bukan itu saja, itu sebagai satu contoh, dan banyak lagi perkara-perkara lain di dalam ibadat yang ditentang oleh mereka ini, sehingga kan ianya memeningkan kepala orang awam. Orang awam ni tahu apa, seperti kami lah, saya ke sahabat-sahabat yang belajar agama secara formal, yang belajar agama tinggi-tinggi mungkin faham. Tetapi bagi orang-orang biasa yang tidak ada pendidikan khusus agama Islam, ya, kita rasa macam terkeliru lah bila datang mereka ini. Dengan sebab itu, saya menjemput lebih ramai YouTuber-YouTubers datang membuat video-video di dalam media sosial ni untuk menyanggah gerakan mereka ini, dan memberitahu kepada orang awam seluruhnya di Nusantara ini supaya tidak mengikuti cara gerakan tersebut, yang mana ianya boleh menyebabkan berpecah belah lah di antara kita semua. Apa salahnya kita ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sekian lama daripada nenek moyang kita dulu ikut yang ni. Jadi kalau yang ini tak betul, maknanya kafir lah kan. Maknanya tak betul lah nenek moyang kita, tak betul lah ulama mazhab tu, ya. Dan ulama-ulama selepas itu yang membawa ajaran Islam itu sampai kepada kita, ya kan. Tak logik akal kan. Dan 95% dikabarkan di seluruh dunia bahawa orang Islam ni adalah ahli sunnah wal jamaah, ya, yang berpegang kepada salah satu daripada 4 mazhab. Jadi kalau kata mereka-mereka ini, ulama-ulama ini tak betul mengajar ataupun mengamalkan bid'ah-bid'ah, maknanya 95% lah. Ya, 95% tu yang jadi orang kata sesat lah kan. Kalau mengikut mereka, ni tak patut ni, tak betul ni. Jangan-jangan mereka yang sesat. Mereka salah mentafsirkan ayat-ayat Allah, mentafsirkan hadis-hadis Rasulullah, dan mereka ini menggunakan pakai tafsiran-tafsiran secara literal, dan mungkin mereka lah yang sebenarnya yang tidak betul, dan mungkin mereka lah yang sebenarnya yang sesat, mungkin. Jadi kita ni orang awam, kita kenalah ikut mazhab, sebab kita ni bukannya tahu apa-apa sangat kan. Kita tahu fardu ain, kita tahu fardu kifayah, kita amalkan yang basic-basic.
dan kita tidak mengaji tinggi, jadi kita kena ikutlah mazhab, apa yang ulama mazhab suruh kita buat dan kita buatlah. Contohnya yang tadilah yang saya katakan, jika kita dah bersolat jemaah buat semua, kita tunggu, kita berzikir ya, bertahmid bersama jemaah itu, dan kita mengaminkan doa. Salah ke kan? Saya rasa itulah satu cara yang terbaik, sebab bukan semua orang awam ni pandai berdoa. Berdoa dalam bahasa Arab lah tu. Ya. Jadi kalau kita tengok, jika tidak ada amalan-amalan seperti itu, kita nampak macam tak meriah. Saya pernah pergi satu masjid lah. Saya pergi satu masjid bersolat subuh pada waktu itu, kalau tak salah saya, solat ansar. Selepas solat ansar tu, dan saya nampak masing-masing diam, tak adalah sebagaimana berlaku di masjid-masjid di negeri Selangor ni. Ada satu masjid lah di satu tempat tu, dan diam, lepas tu masing-masing duduk sendiri-sendiri, dia baca apa saya tak tahulah. Jadi tak ada kemeriahan dan tidak ada pun bersalaman antara ahli-ahli jemaah itu. Ini bentuk macam tak ada silaturahim, macam tak kenal antara satu sama lain. Yalah, macam saya ni memang orang luar kan, tapi bagi orang-orang di antara mereka itu macam mana? Sedangkan bersalam ini dianjurkan, ya, menghubungkan silaturahim sesama Islam kan. So itulah sahabat-sahabat, saya menyerulah supaya gerakan ini untuk menentang satu gerakan yang dibawa oleh satu golongan ini berjaya ya, dipatahkan oleh kita semua, dan diharap masyarakat di luar sana tidak sewenang-wenangnya mengikut apa yang mereka bawa. Ya, kerana fikirkanlah, selama ini tak ada apa masalah pun berlaku dalam negara kita dan juga di Nusantara ini. Memang apa yang kita bawa ini ialah lebih orang kata mesra di antara satu sama lain. Dan tiba mereka ini nak bersalam pun bid'ah, baca doa kuat-kuat sikit pun bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, masalah. Masalah bukan itu saja, banyak lagi perkara-perkara lain ya. Ini sebagai sembang santai antara kita, dan saya berharap sangat agar para penonton menyokong penuh gerakan kami untuk menentang mereka ini dengan menggunakan video-video di media sosial, terutama sekali di dalam channel YouTube. Dan juga kepada sesiapa yang rasa bertanggungjawab dan tidak malulah untuk tunjukkan muka mereka, bolehlah buat video-video bantahan kepada video-video reaction puak-puak tersebut, yang mana banyak reaction mereka itu lebih kepada menjatuhkan ataupun merendah-rendahkan ulama-ulama ataupun asatizah ahli sunnah wal jemaah. Jadi marilah kita bersatu di antara kita semua. Marilah kita sama-sama memperjuangkan membantu ahli sunnah wal jemaah daripada dihina, daripada dikecam oleh mereka ya. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Siapa lagi yang nak membackup, ustaz-ustaz kita ya. Saya nampak tidak begitu ramai ya YouTuber yang backup ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah ni. Apabila kalau kita tengok dikecam oleh mereka, membuat reaction yang ada lebih kadang-kadang dalam bentuk satu penghinaan, dalam bentuk satu juga merendah-rendahkan ahli sunnah wal jamaah, ustaz-ustaz tersebut, dan kita diam saja ke? Ya, jadi kita kena bangkit. Kita bangkit sama-sama. Dan
kita tentang mereka-mereka ini. Bukan kita nak bermusuh dengan mereka ini. Jangan salah anggap, kita bukan menentang individu, kita menentang gerakan dan cara mereka. Individu itu adalah sesama Islam, kita tetap berkawan, kita tetap berbaik, tapi ideologi yang mereka bawa, kaedah dan cara yang mereka bawa itu kita tentang dengan menggunakan video-video react kita juga, ya, kita bantah mereka itu, ya. Mereka boleh menentang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, kenapa tidak kita pula kita backup ustaz-ustaz kita supaya berada di sebaris di depan sana untuk memberi ilmu kepada orang awam di luar sana di dalam konteks ahli sunnah wal jamaah yang 4 mazhab ini, ya, terutama sekali mazhab Imam Al-Syafi'i. So itu saja sahabat-sahabat, dah lama tak buat video ni, dan diharap juga mendapat sokongan oleh sahabat-sahabat semua. Tanpa sahabat-sahabat, tanpa kawan-kawan semua, tanpa anda semua, siapalah saya, kan. Dan bolehlah, jika ada yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel saya supaya ia lebih tersebar luas kepada umum di luar sana, ya. Okey, dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.